KPM. Salam sejahtera dan selamat petang. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, bukan air sahaja ya. Dan pastikan anda juga gunakan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk sentiasa memastikan tangan anda bersih. Dan apabila berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini ya, mata pelajaran dia adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Tapi apakah topiknya dan siapakah cikgunya? Jom kita tengok profil cikgu. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Zaharatul Laili daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hai Cikgu, selamat petang. Selamat petang. Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Cikgu daripada Sihat. Melaka Cikgu? Ya betul. Ada bawa asam pedas sekali Cikgu? Asam pedas tinggal kat belakang. Oh, okey, tak apa. Okay, Cikgu, apa yang Cikgu bawa hari ini adalah ilmu bersama Cikgu untuk hari ini kan? Ya betul. Tetapi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, apa kata kita amalkan SOP Cikgu? Ya betul. Okey, kita ke meja Cikgu, silakan Cikgu. Cikgu di sebelah sini, saya di sini, jarak kena sentiasa jaga. Saya dulu. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Saya pun buat sekali Cikgu, kena sentiasa jaga kebersihan kan Cikgu. Dan seperti anda nampak di rumah, kedua-dua saya dan Cikgu memakai pelitup muka. Jarak pun lebih daripada 1 meter kan Cikgu? Ya betul. Okey, sebelum kita teruskan Cikgu, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali kepada mereka yang menonton di rumah. Okey, saya Cikgu Zaharatul Laili binti Abdul Rahim daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Hari Cikgu dah ini ajar berapa lama dah Cikgu? masuk tahun ni 29 tahun. 29 tahun. Okey Cikgu, okey. Kita dah berkenalan dengan Cikgu. Apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia Cikgu. Kawan-kawan saya Cikgu daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka Cikgu. Ya, betul. Okey, sebelum kita teruskan, apa saya akan buat? Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Firas. Nama saya Firazul Hanis bin Muhammad Fakur Razi. Okey, maaf Firas, boleh tak dekatkan mikrofon anda ke mulut anda? Tak dengar lah. Nama saya Firazul Hanis bin Muhammad Fakur Razi daripada Sekolah Teknik Melaka. Okey, terima kasih Firas. Dan seterusnya kita ada Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Muhaimin bin Hamizul dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, terima kasih Adam. Kita juga ada Hakimi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hakimi bin Muhammad Nasri dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, terima kasih Hakimi. Yang seterusnya, Zikri. Salam sejahtera. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Zikri dari Sekolah Menengah Teknik Melaka. Terima kasih. Seterusnya kita ada Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Syaimi. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Alright, terima kasih. Dan yang terakhir sekali kita ada Irsyaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin bin Johari, berasal daripada Sekolah Teknik Melaka. Okey, terima kasih semua. Dan saya sebenarnya nak tanya, adakah sebenarnya saya nak tanya ni soalan dia. Okey. Jadi, saya sebenarnya nak tanya berkenaan dengan topik yang kita akan belajar hari ini. Apakah pandangan anda semua? Mungkin saya boleh tanya Firas, apakah pandangan anda berkenaan dengan topik kita hari ini? Pandangan topik hari ini adalah kita akan belajar tentang diod. Ya. Dan ya. Diod merupakan satu komponen elektronik yang berfungsi satu arah sahaja. Okey, terima kasih Firaz. Dan seterusnya saya nak tanya Adam pula.
Apakah pandangan anda untuk topik kita hari ini? Dengan topik kita pada hari ini, ia dapat memberi saya supaya dapat merancang, mengembangkan lagi idea dan menguji proses setiap produk yang berbeza dalam pembuatan peralatan elektrik dan elektronik dengan diod ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sebenarnya cikgu, saya pun lupa nak tanya cikgu. Apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, cikgu? Untuk mata pelajaran kita adalah pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, cikgu. Tapi topiknya apa, cikgu? Okey, kita akan belajar hari ini, tajuk dia adalah sistem bekalan kuasa arus terus. Ya. Yang mana dia di dalam tu ada komponen-komponen separuh pengalih seperti diod sebagaimana yang kawan-kawan semua ceritakan tadi. Itulah yang kita akan fokus hari ini, cikgu. Ya. Okey, baiklah cikgu, saya nak tanya kepada murid kita yang ada dalam talian. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Sudah. Okey. Yang macam tu pula, macam sedia. Tak apa. Tak apa, saya akan berikan masa kepada anda untuk menyediakan diri anda. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga dengan Cikgu Zaharatul daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Saya ada lagi satu soalan untuk murid kita yang ada dalam talian. Nak tanya lagi sekali sebab sebelum ni macam tak bersedia kan, Cikgu? Saya tanya lagi sekali. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Sedia. Itulah dia semangat daripada murid kita. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita akan pergi kepada sistem bekalan kuasa arus terus. Okey, yang mana kita pergi kepada diod untuk topik diod ni, dan seterusnya kita daripada diod ni kita akan pergi kepada litar bekalan kuasa arus terus. Okey, kalau kita lihat ini adalah rumusan, okey, yang awak buat ataupun yang boleh kita buat tentang diod ni. Okey, kita tahu yang ini adalah lengkuk ciri IV bagi diod. Okey, I itu saya kata lengkuk ciri IV bagi diod. Lengkuk ciri IV bagi diod. I sini adalah arus, mewakili arus. Dan yang ini V tadi, yang saya sebut V tadi adalah voltan. Jadi kita panggil sini adalah graf untuk lengkuk ciri IV bagi diod. Okey, sekarang saya buka. Siapa nak cerita dahulu tentang apa yang ada di paparan, yang dipamerkan di paparan ni? Okey, nota yang ada di paparan ni, gambar yang ada di paparan ni. Biar gambar bercerita. Okey, siapa nak mulakan dahulu? Adam, Cikgu. Okey, Adam. Diod ni merupakan satu komponen yang mengalirkan arus elektrik dalam satu arah. Struktur binaan bagi diod adalah cantuman dua bahan separuh pengalir, iaitu bahan jenis P, trivalent, adalah lubang, dan bahan jenis N, pentavalent, adalah elektron. Okey. Bahan cantuman diod, ya betul, Adam sebut diod. Ini simbol diod, Adam, ya. Ini simbol untuk diod. Okey. Kita nak dapatkan diod ini adalah dua jenis bahan tadi. Bahan jenis P, okey, yang mana bahan jenis P ni adalah proses doping ataupun proses resapan antara bendasing trivalent, okey, dengan silikon ataupun germanium. Tak boleh sebut trivalent sahaja, salah. Okey, kalau kita kata nak hasilkan bahan jenis P, sebut saja unsur trivalent, jadi salah. Tak ada markah lah, kosong markahnya. Okey, kena sebut kita nak bina jenis bahan P ni, jenis P ni mestilah unsur bendasing trivalent dengan silikon ni tadi. Proses doping tadi, proses pengedopan. Okey, unsur trivalent. Kenapa trivalent? Trivalent adalah yang mengandungi 3 elektrovalent. Okey, dan silikon ni kita tahu adalah 4 elektrovalent. So bila gabungkan ni, proses doping antara dua ni, kita akan dapat lubang. Okey, lubang yang terhasil. Okey, yang tadi nak hasilkan bahan jenis N tadi, Adam sebut, saya kalau tak salah dengar saya lah, sorry Adam. Okey,
pentavalent. Tak boleh sebut pentavalent saja. Bendasing pentavalent mesti proses resapan ataupun pengedopan di antara unsur bendasing pentavalent yang mana kita tahu ada 5 electrovalent ni dengan silikon ataupun germanium baru menghasilkan bahan jenis N. Baru boleh dapat markah yang itu ya. Okey, ini kita tahu simbolnya, ini adalah dia punya binaan tadi, bahan jenis P dan bahan jenis N tadi. Okey, next, siapa nak try lagi? Siapa nak try lagi? Siapa nak? Afiq itu. Okey, Afiq. Okey, Afiq. Afiq nak cerita tentang apa? Saya nak cerita tentang pincang hadapan. Okey, pincang hadapan. Bila voltan positif bateri disambung pada bahagian anode dan voltan negatif disambung pada bahagian kathod, dia akan menghasilkan pincang hadapan. Okey. Keadaan ni menyebabkan kawasan susutan sempit. Nilai rintangan pada meter ohm memberi bacaan dan yang rendah. Ada arus mengalir dari kathod ke anode. Ya, arus mengalir daripada kathod ke anode. Ini aliran apa ni? Ya, saya dengar siapa Afiq sebut. Ini aliran apa? Aliran elektron. Okey. Dan arus mengalir positif ke negatif ni. Okey, aliran arus lazim yang mana lubang. Okey, pembawa ini tadi bahan jenis P kan? Okey, maksudnya sini kita kata ada dua pembawa majoriti untuk bahan jenis N adalah elektron. Okey, bahan jenis P ni adalah lubang. Okey, tadi Afiq sebut tadi bila pincang hadapan sahaja. Okey, tadi binaan bila cantum saja bahan jenis N dan bahan jenis P ni ada wujudnya lapisan susutan. Okey, yang mana lapisan susutan ni kalau kita ukur dia boleh jadi lebih kurang 0. Dia akan jadi ni kalau silikon dia akan jadi voltan yang susut di sini. Silikon ni adalah 0.7. Okey, untuk germanium 0.3. Sini bila gabungkan saja. Okey, bila gabung saja bahan jenis N dan bahan jenis P ni. Dan tadi Afiq cakap, bila kita kenakan pincang hadapan, lapisan sututan ni dia jadi nipis, dia menipis. Ya, betul? Okey, dan menipis ini kita kata arus boleh mengalir. Okey, kalau kita letakkan lampu sini, lampu menyala. Okey. Di sini lapisan menipis ni tadi untuk diod ni tadi, kalaulah diod ni kita anggap diod ni unggul, seolah-olah macam tidak ada voltan lah, maksudnya arus terus je, tidak ada lapisan di sini, terus saja arus mengalir. Okey, tidak ada lapisan, itu kita anggap diod unggul. Okey, diod unggul, seolah-olah dia tidak ada lapisan susutan di sini. Okey. Tapi kita tahu diod dibina pada dua bahan yang popular adalah silikon, yang mana sawah upaya ataupun lapisan susutan yang wujud sini akan membentuk 0.7 masa dibina ni. Jadi bila kita kenakan pincang ke depan, dia akan jadi mengecil lapisan susutan tu. Cuma saya kata kalau kita anggap diod ni unggul, seolah-olah tidak ada lapisan susutan yang berlaku di sini. Tidak ada. Maksudnya bila kita kenakan saja, letakkan dia dekat keadaan pincang hadapan, arus terus saja mengalir. Okey? Ini arus terus mengalir. Kalau kita kata positif ke negatif tadi adalah aliran yang dibawa oleh lubang ni tadi. Kita panggil aliran arus lazim. Dan negatif ke positif aliran ni, ini kita panggil aliran elektron. Okey, siapa nak cuba lagi? Siapa nak cuba lagi untuk ni? Siapa nak cuba lagi? Itu je Ego, Zikri. Zikri, okey Zikri. Okey, diod ni diperbuat daripada dua jenis bahan, iaitu daripada bahan semikonduktor, iaitu bahan silikon dan germanium. Voltan diod daripada silikon adalah 0.7, manakala voltan diod daripada germanium 0.3. Okey, ada apa nak tambah lagi? Okey, ini adalah tadi bila diod silikon ni tadi, silikon adalah voltan, ini kita panggil voltan apa ni? Siapa tahu kita panggil voltan apa ni? Siapa tahu kita panggil voltan apa?
Siapa tahu kita panggil Waltan apa ni? Lupa dah. Waltan apa? Waltan Lu. Ya, siapa tu? Firas. Okey, ya, Firas. Waltan apa kita panggil di sini? Ini voltan diode. Sini Waltan. Dengan voltan lutut ego. Ya, Waltan lutut. Siapakah yang itu? Zikri, ego. Zikri. Pandai Zikri. Okey. Voltan lutut baru dapat betul markah. Okey, voltan dayat kosong lah markahnya. Kalau voltan dayat ni kita panggil voltan lutut. Voltan lutut untuk dayat silikon adalah 0.7. Voltan lutut untuk dayat germanium ni adalah 0.3. Voltan lutut untuk dayat hidung unggul? Ada? Ya, pandai. Siapa tu? Hakimi. Hakimi. Okey, Hakimi. Pandai Hakimi. Okey. Siapa lagi nak cerita? Siapa lagi nak cerita? Siapa lagi nak cerita tentang okey. Itu dia ego. Firas nak cerita Firas, lagi. okey ego. Firas. Firas nak cerita tentang apa? Cerita tentang bincang balikan. Pincang songsang Pincang kita songsang. okey. Dan silibus baru ni kita panggil pincang songsang. Okey, dalam buku banyak kita jumpa pincang balikan kan? Okey, sama. Pincang songsang, okey, reverse bias. Ni forward bias. Okey, Firas nak cerita tentang apa pincang songsang ni, Firas? Okey, Firas. Tak dengar? Okey, Firas. Okey, cikgu. Ya, okey, cikgu. Apabila anode disambungkan ke negatif bateri dan katot disambungkan ke positif bateri, maka ia akan menghasilkan diode negatif. Diode pincang belakang. Pincang. Dalam masa yang Pincang songsang sayang, pincang songsang. songsang. Pincang songsang. Banyak buku baca Pincang songsang, okey? Okey, pincang songsang. Okey? Ya, teruskan Firas. Ada lagi? Okey, Firas, teruskan. Dalam masa yang sama, lapisan susut akan menebal dan menghalang arus untuk melaluinya. Okey, betul Firas? Ya? Ada lagi nak cakap? Ada lagi nak cakap Firas? Tak ada. Tak ada. Ya, ya betul Firas. Okey, lapisan susutan ni akan menebal. Betul Firas, menebal. Okey, bila menebal, okey, dia jadi tebal kat sini lapisan. Okey, bagaimana arus nak mengalir? Okey, kita anggap bila dalam keadaan pincang songsang ni, okey, diode ni umpama suis yang terbuka. Bila suis terbuka, boleh tak arus mengalir? Tak boleh, cikgu. Pandai Sean. Sean boleh ambil A+. Okey. So lampu pun menyala ke tidak? Lampu tidak menyala lah kan sebab litar buka kat sini. Okey? Boleh? Okey, siapa nak cerita lagi? Siapa nak cerita lagi? Hakimi. Hakimi, okey Hakimi. Sama ada Hakimi ataupun Isyad lah. Okey Hakimi, saya nampak Okey, Hakimi. Hakimi, ya. Okey. Okey. Arus bocor adalah arus yang mengalir dalam diode ketika di pincang songsang yang disebabkan oleh pembawa tersedikit. Manakala voltan pecah tebat adalah takak voltan ketika berlakunya nilai arus songsang naik secara mendadak. Jumlah arus yang besar melebihi takak pecah tebat ini boleh menyebabkan cantuman P dan N rosak. Ya. Okey. Voltan ni tadi kita tahu bila dalam keadaan pincang songsang arus tidak mengalir. Lapisan susutan ni dia jadi semakin melebar. Okey, tapi bila kita kenakan voltan ni tinggi dengan nilai 100 volt kat sini, kita tinggikan, okey, boleh arus bocor boleh mengalir disebabkan pembawa minoriti untuk kedua-dua bahan. Okey, arus bocor boleh mengalir. Nilainya amal kecil tetapi ia boleh menyebabkan diode ni jadi rosak. Okey, macam kita paksa dia kan. Paksa dia alas dia akan jadi rosak. Ya? Betul? Okey. Siapa lagi nak cerita? Tadi Irsyadnya. Ya, Isyanuddin. Okey, Isyanuddin. Saya nak cerita tentang kegunaan diode dalam kehidupan seharian. Okey, Isyad, teruskan Isyad. Kegunaan diode dalam kehidupan seharian boleh digunakan kepada telefon bimbit, TV LED dan juga lampu isyarat. Itu saja. Itu yang Isyad tahu. Ya, kalau kita tengok sekarang, teknologi sekarang, TV LED nipis saja kan? Kan nipis saja, betul? Betul. Dan ini boleh menjimatkan tenaga. Okey? Menjimatkan tenaga. Okey? Ada lagi?
Ada lagi? Semua dah habis? Semua dah habis dah? Okey. So ini, okey, lukisan ini kita boleh pamerkan. Okey, kita boleh letak di dinding ke di mana ke untuk awak lihat dan awak tulis. Okey, supaya boleh untuk ingat sendiri. Contoh ni tadi, okey, bila kita tanpa ni kadang kita tahu kan. Contoh di sini kadang kita terlepas. Macam contoh tadi, siapa tadi? Afiq tadi sebut. Okey, bila diod dalam keadaan pincang hadapan, okey, kita tahu arus akan mengelita lengkap. Suis diod ni, okey, diod ni tadi dia umpama suis yang tertutup. Okey, suis yang tertutup dalam keadaan pincang hadapan. Bila suis tertutup, on lah maksudnya, suis on. Bila suis on maksudnya lita lengkap. Arus boleh mengalir, itu sebabnya lampu boleh menyala. Okey? Ya, kita tengok. Okey cikgu, kita ada satu video kan cikgu? Okey. Okey, jom kita tengok video tersebut. Okey, silakan. Agak menarik juga video tersebut cikgu, tapi sebenarnya apa yang pelajar tersebut buat cikgu? Tak faham sangat. Okey. Siapa nak bagi... Okey, ini adalah video yang dibuat oleh Muhammad Ilhan bin Muhammad Rostam daripada kelas 5E2. Okey, siapa nak bagi rumusan? Apa yang Ilhan buat tentang video ni tadi? Siapa nak bagi rumusan? Okey, Ilhan buat apa tentang video tadi? Okey, Firas. Okey, Firas. Yeah. Okey, silakan Firas. Apa yang Ilham buat tadi, dia menyambungkan diod. Firas, mungkin Firas boleh dekatkan ataupun angkat mikrofon ke mulut anda ya Firas, tak dengar sangatlah Firas. Okey, siapa nak bantu Firas? Ke negatif. Apabila Firas boleh ulang balik Firas? Tadi ada masalah sikit dengan pendengaran tadi, dengan audio tadi. Semula Firas. Ke orang lain nak bantu? Firas. Ataupun mungkin cikgu boleh simpulkan. Okey, tadi Ilhan buat diod yang disambung dengan keadaan pincang ke depan, LED menyala tadi kan? LED menyala tu maksudnya diod dalam keadaan pincang ke depan. LED itu adalah jenis diod. Okey, dan bila Ilhan terbalikkan kekutupan LED tadi, diod tu tidak menyala, betul? Diod tidak menyala. Okey, itu yang nak ditunjukkan oleh Ilhan tadi. Terima kasih Ilhan ya. Okey, ini kita tengok yang lita yang sebenar. Okey. Dan okey, ini adalah lita bekalan kuasa AT yang kita nak buat. Okey, basic. Okey, yang mana kita tahu Raja Blok lita pengubah lita bekalan kuasa AT ni adalah bermula dengan pengubah. Okey. Pengubah ni kita akan pengubah ataupun transformer Okey, kita daripada soket kita punya di rumah adalah 230 volt AU kan? Yeah. Okey. Okey, pengubah ni kita gunakan nak turunkan voltan AU ni kepada nilai yang kita perlukan. Kalau kata 9 volt AU maksudnya 9 volt lah. 9 volt AU. Okey. Kenapa dia jadi macam tu? Okey, so pengubah ni maksudnya dia nak kita gunakan, biasanya yang ni memang untuk lita bekalan kuasa ini kita menggunakan pengubah langkah turun. Yeah. Okey, keluaran daripada pengubah ni masih lagi kita dapat voltan AT, voltan arus ulang alik, cuma nilai voltannya dia jadi kurang. Okey, nilai voltan pada pengubah ni, keluaran pengubah ni. Bentuk masih lagi AU bentuk dia, masih lagi AU bentuk dia. Okey, dan keluaran daripada pengubah kita masuk pada blok penerus. Okey, blok penerus ini kita tahu sini penerus. Okey, blok penerus, keluaran daripada penerus ni kita akan dapat voltan AT berdenyut. Okey, voltan AT berdenyut. Okey, di sini voltan AT berdenyut kan? Okey, kemudian keluaran daripada lita penerus kita pergi kepada lita penapis. Basic untuk lita penapis ini komponennya adalah kapasitor ataupun pemuat. Okey, basic komponennya. Okey,
Dan sini keluaran ni kalau kita uji bentuk gelombang dia dengan menggunakan osiloskop, kita akan dapat bentuk kita panggil ini adalah riak, voltan riak. Ya. Okey, ini voltan AT berdenyut. Ini masih lagi bentuk dia voltan arus ulang alik. Cuma dia punya voltan saja ni dikurangkan. Okey, keluaran daripada penapis, bagaimana kita nak buang riak ni? Bagaimana kita nak buang riak? Kita mesti menggunakan pengatur. Okey, nak buang riak ni kita gunakan pengatur. Okey, pengatur yang mana barulah kita dapat voltan AT yang terhasil. Okey, kita nak buang riak ni. Okey? Tapi kalau kita nak buang riak diri kita, macam mana kita nak buat? Oi, Macam mana kita nak buat zikri dah senyum. Istighfar lah banyak. Astaghfirullahalazim. Ya, kita agama diajar begitu. Timbul saja sedikit riak, astaghfirullahalazim. Tapi kalau litar penapis, okey, komponen tadi untuk kita buang, untuk penapis ni, litar penapis ni yang kita nak buang riak ni tadi, kita mesti melalui bahagian pengatur yang mana diod Zener ni adalah salah satu komponen untuk buang riak ni tadi. Okey, kita mesti gunakan pengatur ni. Okey. Ini litar skematik yang kita tahu. Okey. Okeylah, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi dengan litar yang seterusnya, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zaharatul untuk topik kita pada hari ini, iaitu sistem bekalan kuasa arus terus. Silakan Cikgu, kita teruskan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah contoh soalan yang boleh ditanya. Okey, markah 3 markah sahaja. Okay, apa soalannya? Berikut adalah penyataan bagi unit bekalan kuasa AT susun mengikut urutan kendalian litar pada ruang yang disediakan. Okay, kenapa mengikut urutan? Sebab kita kata tadi proses bekalan kuasa tadi dia bermula daripada bekalan AU, akhirnya kita nak keluarkan kepada voltan AT tulen tadi kan. Kalau bateri kita terus je dapat voltan dia. Tapi yang ini kita proses yang berlaku situ. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa nak jawab? Okey. Isyad, cikgu. Okey, Isyad. Okey, Isyad. Apa jawapan A tu? Menghasilkan voltan AT beriak. Yang mana nombor 1? Ni dah beri nombor 1. So, nombor 2 yang mana? Tak dengar. Tak dengar, Isyad. Isyad, pasal mikrofon anda ya, tak dengar lah tadi. Buka, Isyad. Itu dia. Soalan 2. Nombor 2 jawapan nombor 2. Nombor 2 yang mana? Soalan dia D. Nombor 2 D. Okey, menukarkan voltan AT berdenyut, okey, voltan AU kepada voltan AT berdenyut. Ya, okey, kemudian Untuk jawapan nombor 3, soalan dia A. menghasilkan voltan AT beriak. Ya, kemudian Dan yang terakhir, soalan dia soalan B. mestilah akhir kan? Kalau tak dapat Ada juga yang lain memang tu. kan. Macam nak dapat markah kan? Okey. Okey, kita next terus. Okey, ini tadi komponen. Okey. Okey. Komponen yang ada yang boleh kita tengok tadi, ini bentuk sebenar. Ini adalah pengubah langkah turun tadi. Pengubah yang mana kita tahu dia nak menurunkan voltan 230 volt AU daripada supply rumah kita yang disupply oleh TNB tadi. Okey, daripada belitan utama pengubah ni ke belitan sekunder ni kita nak turunkan. Okey, nilainya berapa? Ikut keperluan. Okey. Ini diod kuasa yang kita gunakan pada bahagian penerus, okey, dan penapis untuk kapasitor ni. Okey, berhati-hati untuk buat litar di rumah sebab kapasitor untuk litar bekalan kuasa ni, okey, untuk kapasitor ni memang kita ada polariti. Kalau tersalah pasang boleh menyebabkan letupan berlaku. Okey, dan pengatur diod Zener dan pengatur voltan IC. Okey, untuk menukarkan tadi voltan AT kepada voltan AT, voltan AT tadi. Okey, yang ini adalah litar jenis apa ni? Ini adalah penerus. Okey, penerus jenis apa ni? Penerus jenis apa? Siapa boleh jawab penerus jenis apa ni? Saya cikgu. Okey, Hakimi.
Ini adalah penerus lita penerus setengah gelombang. Ya, lita penerus setengah gelombang. Lita penerus setengah gelombang. Bagaimana ia Bagaimana ia berkendali? Okey, bagaimana dia berkendali? Pada masukan kita positif DA, anod akan menjadi diod pincang hadapan. Okey. Maka Diod itu, ni akan berada, diod pincang ke depan, pincang hadapan, okey? Maka itu diod akan membenarkan arus mengalir dari titik A ke sebelah bahagian dari atas. A ke diod, okey, kemudian ke diod ke sebelah ke RL lah ke senang sebut. perintang Ke RL, ke perintah RL, kemudian ke negatif kan untuk lengkapkan lita. Okey. So di sini maksudnya diod ni dalam keadaan on pada kita positif, diod on. Okey, diod ini adalah on, maksudnya pincang ke depan. Okey, sekarang di sini bila A ni pula, kita kan berterusan kan, ni positif. Okey, A pula masuk negatif. Bila A ni negatif, B ni jadi positif. Dia terbalik 180 darjah. Bila A ni negatif pula, kita negatif pula masuk, diod ni pincang apa agak-agaknya? Pincang songsang kan? Pincang songsang. Kenapa pincang songsang? Okey, sebab ini negatif, kita negatif, yang jaga ni, ini adalah anode, so pincang songsang. Bila dalam keadaan kita negatif, okey, diod ni dalam off, okey? Sebab pincang songsang, tidak ada arus mengalir. Okey, begitulah berterusan dia berlaku. Okey, dia alternate. Berterusan. Sebab bekalan kita ni adalah bekalan AU. Jadi A positif, negatif, berterusan. Jadi berterusan, maka kita dapat sini masa positif diod pincang hadapan. Masa kita negatif diod pincang songsang. Okey, kita positif pula diod, begitulah seterusnya. Okey. Sebab tu arus dia akan keluar macam begitulah. Arus tu maksudnya kita boleh katakan situasinya, keadaannya tidak stabil. Tapi masih lagi kalau kita tengok kalau kita sambung sini ada lampu. Okey, lampu masih menyala lah, cuma dia blim-blim. Dia masih menyala, cuma dia blim-blim sikit. Okey, yang ini adalah jenis penerus. Penerus apa ni? Penerus apa ni? Okey. Adam. Itu adalah lita penerus gelombang penuh. Okey, lita penerus gelombang penuh. Nak terangkan kendalian lita, lihat dulu di sini. Transformer yang digunakan adalah center tap transformer. Okey, yang mana bila center tap transformer ni kita akan dapat dua nilai keluaran. Kita boleh ambil di sini dan boleh ambil di sini. Maksudnya, okey. Dan di sini antara A dengan B ni dia adalah berbeza fasa sebanyak 180 darjah. So, kalaulah di sini A ni adalah pada kitar masukan positif, okey. A ni positif, okey, pada A ni positif. Jadi diod mana yang pincang ke depan? Kalau kita tengok pincang hadapan adalah diod D1. Jadi arus akan mengalir pada D1 ke beban RL ni, okey, dan balik semula ke kosong. Kosong ni bumi lah untuk lekapkan lita. Jadi pada kitar positif, diod yang on ni adalah D1 yang on ni D1. Okey, masuk pula A ni negatif pula. A ni negatif. Bila A negatif, tadi B ni dia akan berbeza fasa tadi kita katakan. Ya. Bila A negatif, B ni akan jadi positif. Bila B positif, jadi arus mengalir daripada mana? Mestilah daripada B ke diod D2, kemudian ke RL, kemudian ke kosong untuk lengkapkan lita. Ya. Okey, jadi diod ni, okey, diod ni pada kita negatif. Okey, diod yang on, diod yang pincang ke hadapan adalah diod mana? D berapa? D1. D1, D2 sayang. D2 lah, D2 kan tadi kan, ni positif. Okey, D2. Okey, D2. Okey, benda ni berterusan. Masuk lagi. Tadi kita negatif. Sekarang kita positif pula masuk. Dia berterusan kan? Bila sini positif, sini negatif pula. Okey. So, diod mana yang pincang ke depan? D1 ke D2? Sini positif. So, sini positif, sila diod D1. Ya, ketika positif,
Diod D berapa? D1 Cikgu. Ya, pandailah Sean ni. Sean cepatlah. D1 pincang ke depan. Jadi dia akan alternate. Tukar. Sini pula negatif pula. Ketika negatif. Logiknya siapa? Kalau sini negatif, maksudnya ni tadi positif kan? Sini negatif lah pula. Bila sini negatif, kan saya kata sini dengan sini terbalik fasa kan? Ni negatif, ini akan jadi positif pula. Bila positif, dari mana pincang ke depan? Dari mana pincang ke depan? D1 ke D2? Yang positif. Ini negatif. Pada tik A negatif, B positif. So positif sini mestilah diod D2 pula. D2. Ya, so D2. Begitulah dia berterusan. Jadi kalau kita nak lukiskan gabungannya, ini D1 pincang hadapan. D2 pula pincang hadapan masa kita negatif masukkan. Masuk pula lagi, dia berterusan kan? Berterusan. Yeah. Okey, masuk lagi di sini D1 pula pincang hadapan. Masuk pula kita negatif lagi berterusan. Ini D2. Begitulah seterusnya. Jadi kita anggap yang ini keluaran dia adalah lebih stabil daripada yang tadi. Okey, lebih stabil daripada yang tadi. Okey? Okey, kita tengok lita ni pula. Ini adalah lita penerus titi. Okey, lita penerus titi. Okey, sama antara A dengan B ni berbeza fasa 180 darjah. Bermaksud bila berbeza fasa 180 darjah, kalau sini okey masukkan positif, katalah sini positif, kita positif. Bila sini positif, tadi saya kata terbalik fasa kan? Ini akan jadi negatif tau. Jadi arus akan mengalir bermula daripada titik A. Bermula pada titik A dia mengalir, dia nak pergi mana ni? Pergi mana? Nak pergi D2 ke nak pergi D3? Sini positif. So positif pergi mana? Positif mestilah dia pergi ke D3. Pandai. Siapa tu? Okey, pergi ke D3. Maksudnya D3 ni dalam keadaan pincang hadapan. Okey, pergi D3. Okey, dia pergi ke beban RL. Okey, dia pergi kat sini, dia pergi mana ni? Nak pergi mana ni sekarang? Nak pergi mana? Nak pergi D2 ke nak pergi D1? Nak pergi D2 ke D1? D1. D1 pandai. Pergi D1 balik semula ke B untuk lengkapkan lita. Okey. So kita akan dapat di situ pada positif tadi laluan arus daripada A ke D3 RL ke D1. Maksudnya pada kita positif diod yang on ni diod apa? D3 dan D1 yang pincang hadapan. Okey, pada kita masukkan negatif pula, maksudnya di sini negatif. Okey, tak nak tulis pula ni. Sini positif. Okey, bila sini positif, arus mengalir daripada B ke D4, RL ke D2 dan balik semula. Jadi bermaksud sini diod yang on adalah D4 dan D2. Ya, D4 dan D2. Begitulah berterusan sebab dia alternate, dia berterusan. Okey, siapa nak cuba jawapan ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawapan ni? Siapa nak cuba? Saya juga. Okey. Afiq. Afiq, okey. Apa jawapan? Jawapan dia A. A dia urutan E. Urutan keluaran K. Ni Raja menunjukkan bentuk gelombang untuk setiap peringkat bahagian bekalan kuasa. Okey, tadi kita tengok ini bentuk gelombang yang dibagi. Okey. Okey, A voltan keluaran daripada penerus gelombang penuh yang mana? Gelombang penuh yang urutan E tu. Yang mana? Urutan E. E. Yang betul Ya, Pak. Ya. Okey, E. Voltan keluaran penapis? Urutan keluaran penapis D tu. Oh, keluaran pelapis D. Pandai. Kemudian, voltan keluaran pengatur voltan? Tu yang B tu. B. Pandai. Okey, lagi voltan keluaran penerus gelombang separuh. Itu C tu. Ya, pandai. Okey, A+. Okey, kita tengok Okey, seterusnya. cikgu, sebelum kita teruskan lagi, cikgu, saya nak rehat sekejap. Boleh tak, cikgu? Okey, silakan. Boleh. Okey, dan kita akan kembali semula ke Sukses SPM 2021.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zahara Tul untuk subjek kita pada hari ini iaitu pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Jom Cikgu kita teruskan. Okey, kita teruskan. Okey, untuk yang ini. Okey, cuba jawab. Siapa nak jawab untuk soalan yang ini? Okey, Rajah menunjukkan 4 jenis sambungan dayod. Sambungan yang mana kan boleh digunakan sebagai penerus gelombang TT. Tandakan right pada kotak yang berkenaan. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Siapa nak jawab soalan ni? Apa jawapan? Saya Ego. Okey, Afiq. Dia sambungan D. Sambungan D. Ya, sambungan D. Tengok dia punya flow dia. Okey, yang ni dah bercantum, tak boleh. Okey. D adalah yang tadi ya, untuk sambungan yang kita buat tadi. Okey, TT tadi. Okey, ni siapa nak try? Rajah menunjukkan 1 liter penstabil berkalan kuasa 80. Okey, nyatakan fungsi bahagian komponen yang berlabel G. Sini adalah G. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Saya. Okey, Isyad. Untuk G, ia menukarkan voltan AU di bahagian sekunder pengubah kepada voltan AT berdenyut. Ya, ini adalah menukarkan voltan AU pada bahagian sekunder ya. Ini bahagian sekunder ya. Ini balitan utama, balitan kedua. Okey, bahagian sekunder pengubah kepada voltan AT berdenyut. Okey, DZ tu, diod Zener tu apa Untuk fungsinya? jawapan DZ menghasilkan voltan keluaran AT yang stabil walaupun gerak perubahan dimasukkan atau dikeluarkan. Ya, walau berlaku perubahan. So, kita dah ada diod Zener ni. Kalau diod Zener ni 9 volt, 9 volt lah di sini dia akan baca. Okey? Okey? Okey. Raja 8 menunjukkan 1 liter penerus TT. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Ego. Okey. Zikri? Pada kita positif DA, Okey. diod D2 dan D3 dipincang hadapan. Ya. Okey. Manakala diod D4 dan D1 dipincang songsang. Ya. Okey. Pada kita negatif DA, diod D4 dan D1 dipincang hadapan, manakala diod D3 dan D2 dipincang songsang. Ya, ini buat macam tadi ya. Okey. Apabila sini positif 1/1. Positif, so tengok anode. Okey, positif. Sini positif tadi. Okey, pada beban. Okey, dia akan pergi sini. Okey, konsep diod arus mengalir tak akan pergi pada dia tak akan bank balik semula kan. Okey, berlanggar situ, tak logik. Dia akan pergi pada yang kosong ni untuk lengkapkan liter. Okey. Sama juga bila ketika pada kita negatif DA pula, terbalik pula bila A negatif. 1/1, okey? 1/1 trace, jangan terlampau excited tengok soalan 1/1. Okey, Raja 5 menunjukkan bekalan kuasa 80. Okey, nyatakan nilai voltan keluaran pada voltan keluaran. Berapa nilai voltan keluaran? Siapa nak jawab soalan ni? Saya. Okey, Adam. Okey, Adam. Voltan keluaran dia 6 volt. Okey, 6 volt. Macam mana Adam tahu 6 volt? Kita tengok IC ni 06. Okey, jadi kita tahu. Okey, kat sini ada sedikit. Okey, ini IC LM78. Maksudnya 78 ni dia permulaan. 2 angka yang hujungnya adalah menunjukkan voltan keluaran untuk IC berkenaan ya. IC pengatur voltan berkenaan ya. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, ini sedikit soalan analisis, kena buat analisis. Okey, Raja 6 menunjukkan liter bekalan kuasa 80 yang dicadangkan untuk menghasilkan voltan keluaran 80 yang stabil. Okey, untuk menghasilkan voltan keluaran 80 yang stabil. Okey, berdasarkan Raja 6 terangkan dengan beri alasan tentang kelemahan yang terdapat pada liter. Agak-agaknya apakah kelemahan dalam liter ni? Sebab soalan nak menghasilkan voltan keluaran 80 yang stabil. Agak-agaknya apa kelemahan? Siapa nak cuba?
beritahu apa kelemahan dalam litar. Okey, siapa tu Hakimi? Hakimi. Okey Hakimi. Okey, kelemahan yang ada dalam litar ini adalah ia adalah cuma litar penerus setengah gelombang. Ya. Dan ia juga tiada penapis. Sebab kenapa tiada penapis? Sebab dia boleh mengurangkan denyut gelombang AT dan juga tiada pengatur voltan. Maka gelombang AT yang dihasilkan tidak akan stabil dan tulen. Ya, betul. Okey. So di situ cadangkan kaedah bagi meningkatkan prestasi litar. Kita ceritalah balik tadi, kita dah cakap masalah dia kan. So bagaimana kita nak tingkatkan, kita pergi balik pada soalan tadi. Okey. Okey, so ini adalah jawapan yang kawan awak ceritakan tadi, yang Hakimi ceritakan tadi. Okey, dan tadi kita nak tingkatkan, kita cerita. Kita cakap, maksudnya kita tulis lagi sekali. Tukar penerus tengah gelombang kepada penerus gelombang penuh, 2 diod ataupun penerus TT. Okey. Jangan kita sebutkan tambah penapis. Sebab tadi tak ada penapis kan litar tu. Tambah litar penapis, iaitu saya kata basic untuk litar penapis tadi adalah pemuat untuk mengurangkan denyut pada voltan AT riak. Sebab kita keluaran daripada penerus tadi, kita nak dapatkan voltan AT riak. Kita tak boleh buang. Okey, kita nak buang riak ni, okey, nak buang voltan riak ni mesti kita tambah diod Zener sebagai pengatur voltan untuk menghasilkan gelombang AT tulen. Okey. Siapa yang pasang tadi jawapan dia adalah 6 kerana apa? Okey, di 2. Dia bagi, kita bagi nyata. Kita nyatakan kaedah, kita nyatakan apa yang perlu dibuat dan kenapa kan. Kenapa kita tambah, kenapa. Okey. Jadi itu sebab dia markah tu situ 6. Okey, kita dapat. Okey, ini tadi dia dah suruh lukiskan bentuk gelombang keluaran yang tahsil, maksudnya kita akan dapat voltan AT tulen, voltan AT tulen. Okey, setelah penambahbaikan. Sebab tadi kita tengok litar tu tadi, litar tu hanya ada penerus setengah gelombang saja kan. Okey, kita nak dapatkan voltan AT stabil, jadi kena buat analisa dulu. Okey, nak buat soalan ni buat analisa dulu. Okey, barulah kita menjawab. Okey, kita next tengok soalannya seterusnya. Okey, soalannya seterusnya. Okey. Rajam menunjukkan 2 jenis litar penerus. Kita ada litar A, kita ada litar B. Okey, sama juga. Nak jawab soalan ni, buat sedikit analisis. Buat sedikit analisis. Okey, kalau kita comparekan analisis litar A, dia menggunakan sini, kalau kita tengok, ini ada switch, sini ada switch atas. Tak ada. Bawah ni ada fuse. Okey, sini tak ada fuse. Sini ada lampu pandu, sini tak ada. Okey, itu sebab dia kata litar yang sesuai, litar B ni lebih sesuai. Bagaimana kita nak menjawab? Lebih saya cadangkan awak menjawab, kita menjawab dalam bentuk jadual supaya kita tidak ketinggalan. Okey, macam mana kita nak jawab dalam bentuk jadual ni? Okey, kita nyatakan, kita buat jadual, kita tulis litar A, litar B. Okey, litar A, litar B, kita masukkan tadi yang kita dah buat analisis tadi, kita masukkan. Okey, kita nyata contoh litar B tadi mempunyai switch sebagai peranti kawalan. Okey, mudah dikawal, operasi mudah dikawal, memudahkan pengguna. Jadinya kena nyatakan fungsi komponen dan apa yang berlaku, apa kesan pada pengguna. Sama juga yang ini, kita kalau sini kita dah tulis dia punya fungsi untuk komponen dan kesannya, ini pun sama juga. Tidak mempunyai switch sebagai peranti kawalan, so kesannya apa? Okey, pengguna tidak dapat mengawal litar lah kan. Kita nak on off kan litar. Okey, menyusahkan pengguna. Okey, so sini buat jadual supaya kita mudah. Okey, dan untuk akhir kita ada projek mini bekalan kuasa. Okey, yang ini kena berhati-hati. Okey, kena berhati-hati sebab untuk buat projek mini bekalan kuasa litar AT tadi, kita ada transformer tadi kan, transformer tadi, okey, ataupun pengubah tadi, okey, dan jaga keselamatan, perlu ada pengawasan orang yang mahir tentang litar ni, okey. Untuk litar ni tadi, kita kata untuk lebih selamat, pasti pasang switch dahulu, baru fuse. Kenapa? Bila berlaku, kita nak buat penambahbaikan, okey, kita off switch, baru kita boleh keluarkan fuse ke ataupun apa. Dan berhati-hati dengan pemuat berkutub. Okey, tadi kita kata kalau pemuat berkutub ni salah sambung, dia akan
terjadinya letupan kecil. Okey, cikgu. Terima kasih cikgu banyak-banyak. Dan sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan rumusan, sedikit rumusan kepada pengajaran kita hari ini, cikgu. Okey, hari ini sebenarnya kita dah belajar sistem bekalan kuasa AT dan kita tahu kita nak buat sistem bekalan kuasa AT ni basic tadi, basic untuk komponen ni tadi, okey, untuk litar daripada bahagian pengubah, penerus, penapis, pengatur, okey, basic, okey. Yang ini kita boleh lakukan dengan secara betul dan berhati-hati. Sebab kita bermain dengan komponen elektrik yang terutama pengubah tu kan. Okey, berhati-hati, mesti ada pengawasan daripada orang yang lebih mahir. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, juga kepada mereka yang berada dalam talian. Ya, kita ada Firas, Adam, Hakimi, Zikri, Afiq dan Irsyad. Terima kasih kerana bersama kita dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua untuk program kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Hajar Jalia binti Abu, Pengetua Sekolah Menengah Teknik Melaka. Kepada anak-anak cemerlang SPM 2021, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya. Belajarlah bersungguh-sungguh dalam tempoh PDPR ini. Semoga kejayaan menjadi milik anda semua. Iringi usaha yang gigih dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, selamat menonton Didik TV. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haslina binti Hashim, ibu kepada Ahmad Akil Haikal bin Muhammad Azwan yang mengambil jurusan kejuruteraan elektrik di Sekolah Menengah Teknik Melaka. Harapan saya adalah agar anak saya cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan didudukinya tahun hadapan. Juga saya doakan kepada anak-anak di luar sana yang bakal menduduki peperiksaan juga. Terima kasih.